yang telah pun digesatkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita nak panjangkan lagi perbincangan mengenai perkara ini bersama mencegah insiden kelemasan di air. Kali ini kita bersama dengan tetamu penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Tuan Nordin bin Fauzi, Ketua Seksyen Perakuan Keselamatan Bangunan, Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Baiklah Tuan, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Tuan, masyarakat sedia maklum bahawa antara tugas utama Jabatan Bomba ini adalah untuk mencegah, memadam dan juga mengawal kebakaran. Kini bidang tugas Jabatan Bomba ini semakin meluas, termasuklah ia berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu mencegah insiden kelemasan di air. Jadi boleh Tuan kongsikan apakah peranan Jabatan Bomba dalam isu kelemasan di air ini? Okey, terima kasih Cik Ridwan. Pertama sekali saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang kepada saya untuk bersiaran pada pagi ini. Jadi berkaitan dengan tugas Jabatan Bomba tadi seperti mana yang ditanya, sebenarnya kebanyakan masyarakat mengetahui tugas bomba ini berkaitan dengan api saja. Tapi memang betul kebakaran adalah satu tugas utama. Sebelum berlaku kebakaran, pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, penyiasatan kebakaran, penguatkuasaan kebakaran. Tetapi di sebalik itu ada juga tugas-tugas yang lain di bawah Seksyen 5 1C Akta Perkhidmatan Bomba memperuntukkan kuasa kepada Jabatan Bomba untuk melaksanakan khidmat kemanusiaan, perlindungan nyawa dan harta benda. Itulah satu skop yang cukup luas sehingga bomba mempunyai ruang tugas yang lain seperti pasukan bomba juga mempunyai pasukan EMRS medical dan juga pasukan hazmat, pasukan PPDA yang kita nak bincang ni, pasukan PPDA, pasukan penyelamatan di air. Jadi pada hari ini pasukan penyelamatan di air ini bertanggungjawab untuk hal-hal kelemasan ataupun operasi menyelamat SAR, Search and Rescue di air, seperti Switch Water Rescue dan juga Underwater Recovery. Jadi Jabatan Bomba sebenarnya berkaitan dengan kelemasan ini, Jabatan Bomba telah dilantik sebagai sekretariat ataupun urustia kepada Majlis Keselamatan Aktiviti di Air Malaysia ini. Jadi Majlis Keselamatan Aktiviti di Air ini sebenarnya di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri KPKT. Jadi Jabatan Bomba cukup bertuah kerana telah dilantik sebagai sekretariat dan juga urustia kepada majlis yang begitu penting ini untuk melihat isu-isu kelemasan di tanah air kita. Jadi untuk World Drowning Prevention Day, saya tertarik dengan temanya. Anyone can drown, no one should. Boleh Tuan ceritakan sedikit apakah Okey, sebenarnya hari ini Cik Rizwan, hari yang penting. Hari yang sangat penting di seluruh dunia. Kerana hari ini 25 Julai setiap tahun telah telah dijadikan satu hari dipanggil World Drowning Prevention Day, iaitu hari pencegahan kelemasan sedunia. Ya, hari ini sebenarnya mengikut resolusi antarabangsa United Nations di dalam General Assembly pada bulan Mei akhir bulan Mei tahun ini negara kita telah pun bersetuju dengan resolusi untuk menjadikan drowning ini sebagai agenda utama negara serentak dengan member state yang lain dan mereka antarabangsa. Dan hari ini disambut sebagai meraihkan juga untuk memperingati bahawa kepentingan drowning prevention ini untuk seluruh masyarakat dunia termasuk di negara kita. Jadi sempena dengan hari ini kita bersiaran, kita mengambil peluang untuk memaklumkan kepada masyarakat betapa pentingnya kita menjaga keselamatan untuk mengelak dan mencegah daripada kelemasan. Bukan hanya pada masyarakat awam, mereka yang bertanggungjawab terhadap industri penyelamatan di air ini seperti seperti PBT yang menjaga pusat-pusat rekreasi di air, badan-badan air. Begitu juga dengan pihak pengurusan hotel yang ada kolam-kolam renang, taman-taman tema. Ambil peluang pada hari ini untuk menyemak balik SOP untuk melihat balik peralatan-peralatan keselamatan. Jadi sekurang-kurangnya ada satu hari yang kita berhati-hati ataupun mengawasi hal-hal berkaitan dengan penyelamatan di air. Sebab itu hari ini cukup penting. Tuan, mungkin Tuan boleh
kongsikan juga data kelemasan yang direkodkan oleh Jabatan Bomba. Kita faham data-datanya, kita sering dengar tentang kes lemas di kepala air, di laut dan sebagainya. Mungkin ada data yang lebih terperinci, tuan boleh kongsikan? Ya, sebenarnya Jabatan Bomba mengumpul data-data kelemasan di air ini. Dalam tempoh 5 tahun datanya, Jabatan Bomba telah mengumpul daripada tahun 2018 hingga 2022. Saya ambil tempoh 5 tahun. Jadi dalam tempoh 5 tahun ini, data yang terkumpul bagi panggilan kecemasan lemas dan bomba hadir ke tempat kejadian itu sebanyak 1,595 kes. Daripada kes ini terdapat 1,341 yang melibatkan kematian. Cukup besar dalam tempoh 5 tahun. Kalau kita lihat dalam setahun, kes kematian tadi daripada 1,341, dalam setahun kita ada secara puratanya 268 kes. Agak besar. Dan kalau dalam sebulan, contohnya kita boleh sampai 23 kes seluruh Malaysia. Hampir setiap hari, hampir ada satu kes kelemasan. Itu data statistik. Yang menariknya tentang statistik yang dikumpulkan ini juga, lelaki sebenarnya mempunyai peratusan yang tinggi. Lebih kurang 89% kaum lelaki yang terlibat dalam lemas ini, yang meninggal lah, yang mati. Berbanding dengan wanita atau perempuan ni hanya lebih kurang 11% saja. Tuan, adakah pihak Jabatan Bomba dapat mengenal pasti tempat-tempat ataupun hotspot yang dikatakan banyak berlakunya kes kelemasan ini? Ya, daripada data yang kita hadir di tempat kejadian dalam tempoh 5 tahun ini, kita telah pun analisa. Kita analisa lokasi-lokasi yang berisiko tinggi ini. Dan kita namakan dia sebagai hotspot berisiko tinggi. Jadi bagaimana Bomba ataupun MKAA ini, Majlis Keselamatan Air, mengenal pasti hotspot ini? Kita mengukur apabila ada kes, ada kes 5 kes ke atas dalam setahun. 5 kes ke atas dalam setahun di kawasan itu kita anggap sebagai berisiko tinggi. Manakala kalau risiko biasa atau sederhana, 2 hingga 4 kes kejadian itu berlaku dalam setahun. Menggambarkan bahawa lokasi itu berisiko tinggi. Jadi hotspot ini ada 3 kes yang berisiko tinggi sangat, dan ada 30 kes yang berisiko biasa. Jadi di tempat-tempat lokasi yang berisiko ini, Bomba akan melaksanakan melalui MKAA akan memasang papan-papan tanda, memasang alat-alat dan buat rondaan, dan bekerjasama dengan pihak BBT ataupun pihak yang berkuasa tentang tempat rekreasi ataupun badan-badan air ini untuk mengambil langkah bersama. Terutama di musim-musim prime time, seperti di musim percutian, mana kelompok masyarakat itu hadir dengan bilangan yang banyak, itu kita cuba tumpu di kawasan hotspot ini. Bagaimana pula kesukaran dan cabaran yang dihadapi oleh pihak jabatan dalam menguruskan hal kelemasan ini? Okey, sebenarnya cabarannya cukup besarlah. Kita dapati apabila jabatan ini dipanggil untuk menghadiri kes, sama ada kebakaran ataupun kelemasan, sudah pastinya risiko itu cukup besar. Orang awam tidak mampu menangani risiko, dia terpaksa memohon bantuan daripada pasukan penyelamat. Jadi pasukan penyelamat itu perlu mempunyai kelebihan dan untuk mengatasi risiko ini. Cabaran ini cukup banyak ya. Kalau kita lihat di badan-badan air ini, selain daripada faktor geografinya, seperti kita lihat ada jeram, arus deras, sukar dijangka kedalamannya, begitu juga dengan mungkin kesukaran menghadapi haiwan-haiwan berbisa, pasang surut. Semua faktor-faktor geografi, faktor-faktor seperti mikroorganisme ataupun mikrob ini yang boleh menyumbang kepada bahaya ataupun secondary risk kepada pasukan penyelamat. Bagaimana pula Tuan melihat kesanggupan ahli bomba itu sendiri dalam misi mencari dan menyelamat, khususnya dalam kes lemas di kepala air sehingga mengambil masa berhari-hari, keberanian mereka dan juga kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi darjah kesukaran yang lebih sukar daripada itu? Okey, sebenarnya Jabatan Bomba ini mempunyai keistimewaan dari segi keberanian. Saya boleh berkongsi sikit dalam hal keberanian. Tanpa keberanian,
mereka tidak boleh mengambil risiko. Walau bagaimanapun keberanian mengambil risiko ni bergantung kepada jenis risiko itu. Kita tidak boleh ambil semua risiko. Kita kena kalkulate risiko. Kita hanya mengambil risiko yang dihitung ataupun we take a calculated risk. Perlu diseimbangkan antara risiko di sebelah pihak dan safety sebelah pihak. Risiko memang tinggi, tetapi kita cuba dapatkan safety juga tinggi supaya dia balance. Safety ini termasuklah menyediakan peralatan yang sesuai, latihan yang cukup, SOP yang baik, communication yang baik. Jadi semua ini akan mengimbangi risiko. Sebab itu bomba ini dia berani kerana dia ada penilaian risiko yang tepat untuk mengimbangi risk dengan safety tadi. Jadi kalau kita difahamkan juga sebarang aktiviti air di Malaysia ini di bawah kawaselia Majlis Keselamatan Aktiviti Air ataupun MKAA di Malaysia. Jadi apa kolaborasi antara pihak bomba dengan MKAA ini dalam isu kelemasan ini? Okey, Jabatan Bomba sebenarnya saya maklumkan di awal tadi adalah sekretariat kepada Majlis Keselamatan Aktiviti Air di Malaysia ini. Jadi di dalam majlis ini terdapat 44 ahli terdiri daripada kementerian-kementerian, agensi-agensi kerajaan, NGO, personel, academician dan semuanya. Jadi bomba sebagai sekretariat. Kita memainkan peranan untuk mengumpul data, membuat polisi dan melalui jawatan kuasa yang dilantik oleh MKAA, maka MKAA ini boleh berperanan. Walaupun jabatan bomba ini sebagai agensi penyelamat dan juga agensi yang mencegah dan sekaligus menjadi sekretariat, saya harap MKAA ini dapat berfungsi dengan baik untuk memberi perkhidmatan dan juga mencegah hal-hal kelemasan di tanah air ini. Baiklah, itu dia sedikit input kepada kita semua berkenaan dengan bersama mencegah insiden kelemasan di air sempena dengan World Drowning Prevention Day 2023. Terima kasih banyak-banyak kepada penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Tuan Nordin bin Fauzi, Ketua Seksyen Perakuan Keselamatan Bangunan Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.